Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wa lahadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan seluruh ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita sambung balik perbincangan kita kitab Sirajul Huda. Sirajul Huda kita jawi pada muka surat yang ke-11. Baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 11, baris yang ke-8 daripada bawah. Kitab Rumi, muka surat 36. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faidah. Ini satu faidatun, satu faidah. Satu kegunaan. Faedah ilmu. Pada menyatakan khilaf antara segala ulama ahlus sunnah wal jamaah, maka pada menyatakan khilaf antara segala ulama ahlus sunnah wal jamaah pada makna usaha dan ikhtiar. Jadi apa tajuk perbincangan kita? Tajuk perbincangan kita ialah wahdaniyah. Asa Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Pada diri Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang. Sifat Allah Ta'ala asa tidak berbilang-bilang. Yakni tiap-tiap sifat Allah Ta'ala itu satu, tidak berbilang-bilang. Dan segala perbuatan Allah Ta'ala itu asa tidak berbilang-bilang dengan makna perbuatan Allah Ta'ala itu tidak berkongsi dengan sesiapa. Menjadikan sesuatu adalah dengan perbuatan Allah tidak berkongsi, tidak berpakat, tidak bergotong royong dengan sesiapa. Hanyalah Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu itu. Jadi diterangkan wahdaniyah pada sifat yang telah lalu kita bincang pada minggu lepas, iaitulah seluruh perbuatan. Sama ada perbuatan kita manusia pun Allah Ta'ala yang menjadikan. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak dan tidak menjadikan, maka tak akan terjadi walaupun kita buat sesuatu perkara tu. Contoh, kita tulis buku. Contohlah. Kita mau, kita nak. Dan kita ni usaha. Sekiranya Allah mengkehendaki dengan iradahnya ketika azali. Dan Allah Ta'ala buat perkara itu, pasti terjadi. Tapi kalau Allah Ta'ala tak mengkehendaki, walaupun kita berusaha, dia akan gagal. Walaupun kita berusaha, kita akan gagal. Oleh kerana Allah Ta'ala tidak menjadikan perkara itu. Ini maknanya seluruh perbuatan. Sama ada sekalipun perbuatan kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang buat kita, Allah Ta'ala yang gerakkan kita, Allah Ta'ala yang mentadbir, mengurus sesuatu perkara. Inna Allah
ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap satu daripada makhluk ini, amat kuasa Allah Ta'ala itu di atas makhluk ini. Jadi semuanya Allah Ta'ala yang menjadikan. Ikhtiar usaha kita tidak boleh mendatangkan apa-apa bekasan, tidak boleh mengubah apa-apa perkara. Nah, maka di sinilah kita bincang ikhtiar usaha makhluk. Ikhtiar usaha makhluk tidak boleh mendatangkan apa-apa bekasan, tidak boleh mendatangkan apa-apa perubahan, melainkan dengan kehendak dan perbuatan daripada Allah Ta'ala itu. Jadi ikhtiar usaha kita tak boleh bagi apa-apa perubahan, apa-apa bekasan. Kadang-kadang kita buat tak jadi pun benda tu. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala tak buat. Maka tak jadilah walaupun kita makhluk ni nak buat. Gitu. Jadi ikhtiar usaha tajuknya tidak boleh mengubah apa-apa. Tidak boleh memberi perubahan apa-apa pun. Melainkan semata-mata dengan perbuatan Allah yang menjadikan. Perbuatan Allah yang menjadikan sesuatu perkara itu. Kalau Allah buat, maka jadilah perkara itu. Nah, ini perbincangan yang dikatakan ikhtiar. Baik. Maka ikhtiar dan usaha ini faedah. Ini satu kegunaan, satu yang dikatakan faedah ilmu yang boleh kita mengambil manfaat pada menyatakan khilaf antara segala ulama ahlu sunnah wal jamaah pada makna usaha dan ikhtiar itu. Jadi di ikhtiar dan usaha itu, dia ada beberapa pandangan ulama kita ahlu sunnah wal jamaah. Maka keduanya ikhtiar dan usaha itu satu maknanya. Setengah pendapat mengatakan ikhtiar dan usaha itu adalah benda yang sama. Ikhtiar, usaha itu adalah perkara yang sama. Ini setengah pendapat ulama. Baik. Ini adalah ilmu tambahan yang kita nak detailkan. Apakah yang dikatakan ikhtiar usaha itu? Apakah yang dikatakan ikhtiar usaha itu? Secara pokok, secara dasar, kita wajib i'tikad. Yang menjadikan keseluruhan semua makhluk ni Allah Ta'ala. Sekalipun apa yang kita buat, apa yang kita usaha, Allah yang menjadikan. Maka ikhtiar usaha itulah yang kita nak bincang lah ni. Apakah yang dikatakan ikhtiar usaha makhluk itu? Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar. Allah Ta'ala suruh kita usaha. Lakum ma kasabtum, bagi kamu apa yang kamu usahakan. Baik. Apakah itu yang dikatakan usaha dan ikhtiar? Yang pertama kita tengok, maka kata mereka itu ulama. Ini yang pertama, pendapat ulama. Bahawasanya ikhtiar dan usaha, yang dikehendaki dengan usaha dan ikhtiar itu, iaitulah berserta kudrah yang baru. Maknanya kita ni menyertai kudrah manusia bagi perbuatan yang Allah Ta'ala buat. Maknanya apa hak Allah buat ni, kita ni buat sekali dengan kudrah kita. Tapi kudrah kita tak bagi apa-apa bekasan sekalipun. Tapi yang dikatakan ikhtiar tu menyertai kudrah kita ni dengan apa yang Allah buat. Itu orang panggil ikhtiar usaha daripada satu pendapat ulama. Ini pendapat yang pertama. Dengan makna wasanya, ketika dijadikan oleh Allah akan sesuatu tu, akan segala perbuatan yang nyata pada hamba itu adalah khudrah hamba. Itu maujud, tiada nafi. Ini pendapat yang pertama yang dikatakan ikhtiar usaha itu, iaitulah tenaga manusia yang
buat perkara bersama, buat perkara yang Allah Ta'ala buat. Tapi yang bagi jadi tu Allah Ta'ala. Ini etikad kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Contoh macam mana? Kita buat rumah. Kita beli simen, kita beli pasir, kita beli batu, kita beli kayu, kita beli paku. Maka kita panggil tukang mai buat. Kerana tukang tu ada kekuatan, tenaga. Maka tukang tu buat. Tukang tu buat. Maknanya ikhtiar usaha itu menyertai tenaga yang ada pada tukang yang buat rumah tu. Tetapi yang menjadikan rumah tu mutlak secara hakikatnya Allah semata-mata. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala lah yang memberi tenaga kepada tukang buat rumah tu. Allah lah yang menggerakkan tukang tu boleh buat. Allah Ta'ala memberi kebijaksanaan, kekuatan kepada tukang tu boleh buat. Maksudnya ikhtiar dan usaha menyertai khudrah hamba. Menyertai tenaga hamba dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Itu namanya ikhtiar usaha. Tapi secara seratus% Allah yang menjadikan. Hamba tu hanyalah bergerak secara zahir. Yang menjadikan itu Allah Ta'ala semata-mata. Allah Ta'ala buat tukang tu, Allah Ta'ala gerak tukang tu, bahan yang tukang tu buat Allah yang menjadikan. Tenaga yang ada pada tukang yang buat rumah tu Allah yang menjadikan. Maknanya secara hakikat Allah menjadikan. Ini di segi keimanan kita. Wajib i'tikad macam tu. Ini makna ikhtiar usaha yang pertama. Iaitu menyertai khudrah hamba dengan apa yang Allah Ta'ala buat. Ini makna yang pertama. Pandangan ulama kita tentang ikhtiar dan usaha. Kita pergi pula pendapat yang kedua daripada pendapat ulama tentang ikhtiar usaha ni, dia kata apa? Ini orang panggil ilmu tambahan. Secara pokok kita beriman Allah Asa tidak berbilang. Diri Allah tidak berbilang, sifat Allah tidak berbilang, perbuatan Allah tidak berbilang. Maksudnya semua ni Allah yang jadikan. Yang difaham daripada innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap suatu amat mengetahui ia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap suatu amat kuasa ia. Allah Ta'ala yang berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Hatta sehingga harakatina, gerak kita, wasakanatina, diam kita pun dikuasai oleh Allah Ta'ala. Ini wajib kita beriman. Kadang-kadang kita nak buat benda tu tapi ada halangan. Kita nak pergi sana ada halangan. Kita nak pergi sini ada halangan. Oleh kerana Allah Ta'ala tidak menghendaki. Tapi kalaulah Allah Ta'ala menghendaki, walaupun dihalang sekalipun, dapat kita lakukan. Oleh kerana Allah menghendaki dan Allah buat sesuatu perkara itu. Ini iman kita, ini i'tikad kita. Habis itu. Macam mana ni kita ni daripada Ramadan hari tu. Sampailah kemarin kita diadakan. Kita ni perlu patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tak boleh rentah negeri, tak boleh rentah daerah dan seumpamanya. Tetapi Alhamdulillah, pada awal bulan 10 hari itu, kita boleh rentah daerah. Dan Alhamdulillah, pada mula hari ini, kita boleh rentah negeri. Kita boleh rentah negeri. Tak ada dah sekatan-sekatan polis. Dah habis dah sekatan-sekatan polis, kita boleh rentah negeri dah. Alhamdulillah. Di samping itu, kita kena jaga. Sebagai ikhtiar usaha kita, kena jaga lagi. Kerana apa? Kerana wabak yang dikatakan COVID-19 ni, COVID-19, belum habis lagi, masih lagi ada, maka kita kena usaha ikhtiar. Masih lagi kita dalam keadaan berjaga-jaga, di samping kita berdoa kepada Allah Ta'ala, supaya dijauhkan
segala keburukan ini daripada diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan kepada seluruh umat Islam. Moga-moga wabak ni terangkat daripada muka bumi Allah Ta'ala ini. Habis. Kemudian ikhtiar usaha yang kedua, pendapat ulama yang kedua, dan kata setengah ulama. Dan kata setengah ulama pula, bahawasanya usaha dan ikhtiar itu iaitu takluk qudrah. Takluk qudrah hamba. Takluk qudrah yang baharu, yakni takluk qudrah makhluk dengan barang yang diperbuatkan dia oleh Allah Ta'ala, dengan makna bahawasanya perbuatan itu patut jatuh, yakni berlaku daripada hamba itu kerana ada padanya qudrah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ulama yang kedua, ikhtiar usaha itu ialah takluk qudrah, yakni diri kita melaksanakan kerja tu. Itu namanya ikhtiar usaha. Contoh macam mana ikhtiar usaha pendapat yang kedua ni, yakni kita melakukan kerja. Kita buat kerja. Macam mana? Contoh, kita nak masak. Kita start kereta, pergi ke market. Kita beli ikan, kita beli sayur. Kemudian balik, kita basuh, kita bersiang. Kemudian kita masuk dalam kuali, dalam payuk, buka api. Ini namanya ikhtiar usaha. Iaitu melaksanakan kerja yang mana hak yang Allah nak buat tu, Allah Ta'ala lah yang menjadikan, tetapi dengan sebab ikhtiar usaha kerja kita buat sesuatu benda tu, maka yang menjadikan itu Allah Ta'ala. Yang menjadikan itu Allah Ta'ala. Bukan kita. Kadang-kadang kita pergi beli lauk. Kita pergi beli lauk, kita beli sayur, cadang kita nak masak. Takdirnya pada hari itu, nak masak dah. Kawan telefon. Assalamualaikum. Ni saya nak jemput lah hari ni. Ada masak sikit special. Nak buat kenduri kesyukuran. Jadi tak payah masak lah. Kita kata ni saya nak masak dah ni. Ikan pun nak buh dah, nak goreng dah. Dah panas dah api. Dia kata tak payah masak lah, simpanlah dulu. Esok-esok dah tu, main makan rumah saya dulu. Maknanya walaupun kita nak buat dah benda tu, tetapi kalau tidak disertai dengan kehendak dan perbuatan Allah, maka tidak terjadi. Ini secara mudah kita dapat memahami. Maknanya seluruh apa yang dijadikan itu, iaitulah Allah semata-mata. Kadang-kadang kita buat, Allah Ta'ala izinkan, maka jadi. Terkadangnya kita nak buat, tetapi Allah Ta'ala tak buat benda tu, maka tidak terjadi perkara itu. Walaupun di saat-saat akhir kita nak melakukan perkara tu, tapi kalau tidak dengan kehendak dan perbuatan Allah, sudah tentu tidak akan terjadi. Maka pendapat yang kedua mengatakan ikhtiar usaha ini iaitulah diri hamba melaksanakan sesuatu kerja. Itu namanya ikhtiar usaha. Buat kerja tu. Apabila hamba buat kerja, itulah dinamakan ikhtiar dan usaha. Maka Allah lah yang menjadikan sesuatu itu. Ini pendapat yang kedua. Dan atas dua makna ini, yang pertama ikhtiar usaha ni menyertai qudrah hamba dengan apa yang Allah buat. Satu. Yang kedua, yang dikatakan ikhtiar usaha ini diri melaksanakan kerja. Makhluk buat kerja tu, namanya ikhtiar usaha. Maka dua pendapat ini, dan atas dua makna ini, tiada usaha dan ikhtiar itu makhluk. Maknanya dia nak cerita di sini, yang dikatakan ikhtiar usaha ni nisbah kepada makhluk itu yang melaksanakan. Dan tiada hakikatnya sekali-kali. Ikhtiar usaha ni
dinamakan hanyalah ia ikhtiar usaha ni daripada amrun i'tibariyah. Maka pada dua makna ini kebanyakan segala ulama yang Asy'ariyah. Jadi pendapat ulama Asy'ariyah. Macam mana? Ikhtiar usaha makhluk. Yang pertama menyertai qudrah. Pendapat yang kedua diri melaksanakan kerja itu. Maka diri melaksanakan kerja tu orang panggil perkara amrun i'tibari. Perkara yang dapat kita faham. Ini di sisi ulama Asy'ariyah. Macam mana? Contoh, tangan kita. Nah, kita bergerak. Kita gerakkan tangan kita. Nah, yang ada tangan, yang ada daging tangan, yang ada tulang tangan kita. Gerak, kita faham. Apabila diam, ini tidak bergerak. Apabila tidak diam, orang panggil gerak. Nah, maka gerak ini dapat kita faham. Dapat kita faham. Tetapi yang maujud itu tangan. Tulang, tangan, daging tangan, urat pada tangan, darah yang ada pada tangan kita. Ini namanya tangan. Berhimpun daripada daging, tulang, jari. Nah, ini namanya tangan. Maka tangan ni maujud, ada. Tetapi gerak ini perkara yang dipaham. Namanya amrun i'tibari. Maka kata ulama Asy'ariyah, ikhtiar usaha tu benda yang kita faham sahaja. Benda yang dipaham, tetapi dia itu sungguh memang bergerak. Macam kita memang buat kerja. Itu orang panggil amrun i'tibari. Ikhtiar usaha di sisi Imam Asy'ariyah iaitu perkara amrun i'tibari yang dipaham. Itu pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Baik, ini ilmu tambahan. Secara pokok jangan kita lupa, iaitulah kita bincang wahdaniyah. Wahdaniyah asalnya Allah tidak berbilang, pada diri Allah Ta'ala itu tidak berbilang. Sifat Allah tidak berbilang. Hanyalah satu sifat, satu sahaja. Yang ketiga, asal yakni tidak berbilang pada perbuatan, dengan makna Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu itu tidak berpakat, tidak berkongsi dengan sesiapa. Habis. Itu yang dinamakan asal Allah Ta'ala. Walaupun ikhtiar usaha makhluk tidak boleh memberi apa-apa bekasan, ikhtiar usaha makhluk tidak boleh memberi apa-apa perubahan sekalipun. Apa itu ikhtiar usaha? Yang pertama, ulama dia mentakrifkan ikhtiar usaha itu ialah menyertai qudrah hamba. Dengan apa hak Allah buat. Tetapi 100% Allah yang menjadikan. Yang kedua, diri melaksanakan perbuatan. Diri melaksanakan kerja tu. Allah buat benda tu, tetapi kita ni menyertai kerja kita di situ. Tetapi secara hakikatnya 100% Allah yang menjadikan. Allah Ta'ala yang jadikan kita, Allah Ta'ala yang gerakkan kita. Apa yang kita nak buat semuanya bahan daripada apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Habis. Itu dua pendapat. Pendapat yang ketiga, ikhtiar usaha itu. Dan kata ulama, ini pendapat yang ketiga. Dan kata ulama bahawasanya ikhtiar usaha itu, yang dinamakan usaha dan ikhtiar itu, iaitulah cenderung hati hamba. Ini yang kita pegang. Apa ikhtiar? Kemahuan hati kita. Kecenderungan hati kita. Contoh hari ini kita nak mengaji. Kita mau. Ini orang panggil ikhtiar. Ini orang panggil ikhtiar, kita nak. Kecenderungan hati hamba kepada perbuatan itu. Dan ketika dijadikan oleh Allah Ta'ala,
akan perbuatan itu. Ni Allah nak kita ni boleh menuntut ilmu. Allah Ta'ala yang buat kita boleh menuntut ilmu. Kita hanyalah nak. Nak itu orang panggil ikhtiar. Secara hakikat Allah yang mengkehendaki kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala lah yang menentukan kepada kita boleh belajar. Ini namanya ikhtiar. Kemahuan cenderung hati kepada sesuatu. Ini namanya ikhtiar. Kemudian usaha. Usaha, kita tengok WhatsApp. Kemudian kita tekan link. Ini namanya usaha. Kemudian kita duduk, dengar. Ini namanya usaha. Tetapi secara hakikatnya, Allah lah yang mengkehendaki. Dan Allah lah yang mentadbir kita. Allah Ta'ala lah yang buat kepada kita ni boleh mengaji. Tapi kalau tak dikehendaki oleh Allah, sekalipun dia berikhtiar usaha, tak akan terjadi. Tak akan terjadi. Ini iman kita. Ini iman kita. Kita azam dah daripada semalam. Nak ikuti kuliah. Kita dah pegang dah telefon. Nak tekan dah link. Dah gedenya orang bagi salam tetamu mai assalamualaikum. Maka tak bolehlah kita ni nak ikuti. Pasal apa? Kerana nak layan tetamu. Ini ketentuan dan perbuatan Allah. Walaupun kita nak, walaupun kita sudah rancang, walaupun kita sudah nak buat, tetapi sekiranya Allah Ta'ala tidak menghendaki, sekiranya Allah Ta'ala tidak menyertai untuk buat sesuatu perkara itu, maka tidak akan terjadi perbuatan kita makhluk ini. Maknanya, perbuatan semua yang berlaku ini, Allah yang menjadikan. Bukan kita. Dan atas qaul ini, dan atas ini qaul, iaitu ikhtiar itu yang dikatakan cenderung hati kita. Kita mau sesuatu perkara itu namanya ikhtiar kita. Bahawasanya usaha dan ikhtiar makhluk. Maknanya ikhtiar dan usaha itu benda yang Allah Ta'ala jadikan. Dan baginya yang dikatakan kecenderungan hati itu hakikat. Maknanya Allah Ta'ala lah yang menggerakkan hati kita. Ini qaul, satu pendapat. Allah lah yang mentadbirkan hati kita. Nak benda baik ke, nak benda buruk ke. Itu di atas pendapat Imam Abu Mansur Maturidi. Maka pada qaul kebanyakan segala ulama Maturidiyah. Maturidiyah. Itu dikatakan al-abdu majburun batinun. Hamba itu ditakbirkan akan hatinya. Hati kita pun Allah Ta'ala lah yang menguruskan. Sama ada kita nak sesuatu ataupun tidak mengkehendaki sesuatu. Itu pun dikehendaki dan dibuat oleh Allah Ta'ala. Maka kita ni tak ada apa. Kita ni hanyalah ada ikhtiar usaha. Alhamdulillah. Allah Ta'ala mentakdirkan kita ada iman. Allah Ta'ala takdirkan kita ni Islam. Allah Ta'ala takdirkan kita ni boleh taat. Allah Ta'ala takdirkan kita ni boleh menuntut ilmu. Allah Ta'ala takdirkan kita ni boleh semayang, boleh mengaji, boleh taat. Alhamdulillah. Segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kebaikan ini kepada kita. Tu almarhum Tok Saleh rahimahullah, dia kata, kalaulah kita fikir dalam-dalam, wajib berterima kasih. Wajib bersyukur kita kepada nikmat Allah yang tidak terhingga banyak kepada kita. Allah Ta'ala ni sangat buat baik kepada kita. Allah Ta'ala bagi iman, bagi Islam, bagi taat, bagi kita ni boleh buat kebajikan, ketaatan. Alhamdulillah. Jagalah nikmat ni baik-baik. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur, kata Allah, maka akan ditambah nikmat itu. Maknanya, kalau kita jaga betul-betul nikmat ini, insya-Allah kita ni akan istiqamah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menambahkan kemanisan iman yang kita rasai, yang kita kecapi pada saat ketika ini, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi kemanisan iman itu. Manis lagu mana iman?
Kena usaha, kena berdoa, kena minta kepada Allah supaya diberikan kerohanian kita ni seperti mana insan-insan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Contoh, Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Bilal, apabila tuan dia seksa dia, tak bagi dia makan, tuan dia jemuk dia tengah panas, tuan dia heret Sayyidina Bilal ni dengan kuda di tengah padang pasir, sehingga luka di belakang Sayyidina Bilal. Kemudian diletakkan batu di atas badan Sayyidina Bilal, tetap Sayyidina Bilal diberi oleh Allah akan kemanisan iman, halawatul iman, tetap Sayyidina Bilal mengungkapkan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Sayyidina Bilal tak hirau perkara lain. Sudah hilang kesakitan kerana kenikmatan iman itu Allah Ta'ala pakaikan, Allah Ta'ala berikan masuk ke dalam jiwa Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kita kena minta. Kita kena minta kepada Allah Ta'ala. Baik, ini iman. Ini iman. Kita minta Allah Ta'ala teguhkan iman kita, tambah iman kita, kuatkan iman kita. Kita istiqamah dalam keadaan iman. Sehinggalah kita mencapai, mengkecapi, merasai kemanisan iman itu. Jadi kita kadang-kadang kita heran, orang ni buat ibadah sampai boleh zikir banyak-banyak, boleh solat banyak-banyak, semua yang dikatakan masa, tenaga, harta, semuanya diinfakkan kepada agama, dikorbankan kepada agama, macam mana dia buat? Kerana dia telah mencapai tahap kemanisan iman itu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Begitu kuat keimanan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang hamba itu. Ini kita minta, ini jalan kita. Maka pada segala qaul ahlu sunnah wal jamaah, ini sabit bagi hamba itu ikhtiar dan usaha. Usaha dan ikhtiar. Tiada baginya bekas. Ini wajib kita i'tikad. Walaupun kita bincang ikhtiar dan usaha hamba, setengah kata ikhtiar dan usaha hamba itu menyertai qudrah. Yang kedua, diri melaksanakan kerja. Yang ketiga, cenderung hati. Walaupun kita bincang macam mana sekalipun, inilah yang muktamad yang perlu kita pegang. Maka segala qaul ahlu sunnah wal jamaah ini sabit bagi hamba itu usaha dan ikhtiar. Mesti ada ikhtiar dan usaha. Kita kena mau satu-satu benda kita kena buat. Tapi hakikat Allah menjadikan sesuatu itu. Tiada baginya ikhtiar dan usaha itu bekas. Tak boleh ubah apa-apa. Melainkan kalau jadi Allah yang buat. Hanyalah segala perbuatan itu Allah Ta'ala lah yang maha termulia jadikan akan perbuatan sesuatu itu dengan khudrah Allah dan iradah Allah yang sempurna. Ketika ada usaha hamba, bukan dengan dia, bukanlah dengan perbuatan usaha hamba. Ini i'tikad kita. Kita ni usaha pilah tara mana pun, kita buatlah apa sekalipun, kalau Allah nak, jadi. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak, sehebat mana perancangan kita, sehebat mana apa yang kita rancang, sehebat mana apa yang kita nak buat, tidak akan terjadi. Ini iman kita. Ada dalam grup kita ni, bayar dah duit, nak melancong. Contohnya, kita nak pergi umrah. Contohnya. Tetapi kalau tak dikehendaki oleh Allah, tak dibuat oleh Allah, maka perkara itu mesti tidak akan berjaya dan perkara itu akan terhalang daripada sebab Allah Ta'ala tidak mengkehendaki. Walaupun kita duit banyak, kalau tak lepi lah. Kerajaan kita tak bagi kita keluar. Kerajaan Saudi pun tak terima kita pergi. Walaupun kita duit banyak, jutawan, milioner sekalipun, kalau Allah Ta'ala tidak mengkehendaki, kalau Allah Ta'ala tak buat, maka
tidak akan terjadi, tidak akan berjaya sesuatu perkara itu. Ini jelas. Ikhtiar usaha kita tak boleh bagi apa-apa perubahan pun. Ikhtiar dan usaha kita tak boleh ubah apa-apa pun. Melainkan yang nak jadi ini dengan kehendak Allah Ta'ala. Ada seorang kawan saya, guru lah, guru saya. Merangkak sahabat, guru merangkak sahabat. Tak ada duit. Tapi takdirnya boleh pergi Mekah. CEO syarikat Red Sea hari tu dia kata, Ustaz, tolong cari siapa-siapa pendakwah-pendakwah asatizah kita yang tak mampu, yang nak pergi Mekah, saya nak infak. Maka saya perhati tengok yang tak mampu sungguh. Maka Alhamdulillah. Walaupun tak ada kemampuan, tak ada duit ringgit, tetapi Allah Ta'ala sampaikan. Ini dengan kehendak dan perbuatan Allah. Walaupun duit banyak sekalipun, kalau Allah Ta'ala tidak mengkehendaki, kalau Allah Ta'ala tak buat, tak akan terjadi. Walaupun tidak ada duit, tidak ada tenaga sekalipun, sekiranya dikehendaki oleh Allah dan Allah Ta'ala nak buat benda tu, maka terjadi. Ini zahir yang kita nampak. Maka di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhtiar dan usaha hamba tak boleh ubah apa-apa pun, tak boleh memberi bekas apa-apa pun, melainkan yang jadi ini Allah nak, Allah Ta'ala yang Maha Termulia itu buat perkara itu. Bersalahan bagi segala Mu'tazilah. Mu'tazilah ni orang yang keluar daripada majlis Ahlus Sunnah. Bersalahan bagi segala Mu'tazilah yang dikatakan orang akan mereka itu Qadariyah. Nama orang panggil puak Qadariyah. Yang berkata segala mereka itu Qadariyah. Bahawasanya segala perbuatan yang ikhtiariyah, yang nyata pada segala hamba itu, hamba yang membuatkan dia akan perbuatan itu. Ni puak Qadariyah dia pegang macam tu. Dia kata kita buat, benda tu jadi sebab kita buat lah. Ini bahaya. Kalau kita pegang di hati kita macam ni, namanya kita ni i'tiqad qadariyah. Na'udzubillah. Salah. Berdosa ni kalau kita pegang lagu ni. Aku buat jadi. Salah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan pegang lagu tu. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ni hanya mau dan gerak buat. Yang menjadikan hak mutlak Allah Ta'ala. Tetapi Qadariyah ni dia kata, aku buat. Jadi, banyak mana kita hak pegang macam tu. Salah. Apabila pegang lagu tu, kita pun nama Qadariyah. Na'udzubillah. Salah berdosa dalam i'tiqad. Na'udzubillah. Wajib bertaubat. Bukan lagu tu. Allah yang buat. Walaupun kita pergi kedai beli lauk, walaupun kita masak, tetapi Allah yang menjadikan. Kalau Allah Ta'ala tak menjadikan, tak jadi benda tu. Ini wajib kita i'tiqad. Sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana Allah Ta'ala berfirman secara jelas, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu. Bi kulli syai'. Di atas tiap sesuatu. Qadirun. Amat kuasa ia. Tu ulama kata hatta harakatina wasakanatina, sehingga akan gerak diam kita pun Allah Ta'ala yang menjadikan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita pegang lagu ni salah, kena buang. Pahaman lagu tu. Aku buat jadi, apabila aku buat jadilah benar ni. Salah, bukan kita yang buat. Kita ni hanyalah mau dan buat. Tetapi yang jadikan benda tu Allah. Barulah nama tauhid pada af'al, perbuatan Allah. Kalau kita kata kita buat jadi, maka qadariyah lah i'tiqad kita. Apabila qadariyah, fasiqun, berdosa. Na'udzubillah. Berdosa. Wajib bertaubat. Astaghfirullah, aku salah banyaklah, silap. Ya Allah, ampunlah dosa. Terimalah sebagai hamba. Jadilah hati ini sebagai hati hamba yang mana mentauhidkan Allah sebenar-benar tauhid.
Yang mentauhidkan Allah pada semua perkara, termasuk wahdaniyah pada af'al, buang syirik daripada hati, termasuk syirik khafi yang tersembunyi. Hak sembah Tok Kong tu nyata syirik, orang panggil jali terang-terang. Hak tak mengaji tauhid, i'tiqad kita buat jadi, maka orang panggil syirik khafi. Wajib bertaubat. Kena buang. Fahaman ni tak betul. Allah yang menjadikan. Allah yang menjadikan. Maka yang membuatkan dia daripada tiada kepada ada, dia kata hamba yang buat. Tetapi dengan khudrah yang telah dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, pada hamba itu. Tapi tak jadi kafir lah. Sebab apa? Sebab Qadariyah ni dia kata Allah Ta'ala lah buat khudrah kat kita. Dah Allah Ta'ala buat khudrah, kita buat, jadilah benda tu. Tak jadi kafir Qadariyah. Pasal dia i'tiqad Allah buat khudrah dekat makhluk, maka dengan khudrah tu makhluk buat kerja, jadilah benda tu. I'tiqad ni fasik, tapi tak jadi kafir. Kerana apa? Dia i'tiqad Allah Ta'ala buat khudrah dekat dia. Lepas tu apabila ada khudrah dekat dia, dia buat, jadi benda tu. Salah. Dia i'tiqad jadi benda tu dengan sebab dia buat. Salah. Yang betul, ahli sunnah wal jamaah. Kita ni hanyalah mau dan menggerakkan kerja. Tetapi yang menjadikan Allah Ta'ala. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah ni, dia i'tiqad macam ni. Allah Ta'ala buat khudrah dekat makhluk. Dengan khudrah tu makhluk buat kerja. Dengan kerja tu jadilah benda tu. Apabila jadi benda tu dengan perbuatan hamba, fasik. Hukumnya berdosa, i'tiqad macam tu. Sedangkan pada hakikat Allah Ta'ala yang menjadikan. Baru betul. Baru betul. Hamba tu hanyalah mau dan buat. Usaha kerja. Tapi yang buat tu Allah Ta'ala. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Qadariyah ada. Dia kata Allah Ta'ala buat tenaga kat kita. Dengan kudrah tenaga makhluk ni lah. Buat kerja jadi benda tu. Salah kalau kata kita ni jadikan benda tu salah. I'tiqad tu salah. Pasal apa? Lawan dengan ayat Quran. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Maka i'tiqad Qadariyah ni salah. Kita pun dulu ni banyak kita buatlah. Kita kata kita yang buat, kita yang usaha. Jadilah benda tu salah. Ini namanya i'tiqad Qadariyah. Habis. Harap Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Dan bersalahan pula bagi suatu kaum daripada Mu'tazilah. Ini kaum Jabariyah namanya. Dikatakan orang bagi mereka itu Jabariyah. Yang berkata Jabariyah itu dengan bahawasanya segala perbuatan itu makhluk bagi Allah Ta'ala semata-mata. Tiada bagi hamba itu usaha dan ikhtiar. Hanyalah hamba itu seperti bulu ayam yang digantungkan pada angin. Dikencangkan, ditiupkan bulu, dikencangkan dia, yakni ditiupkan bulu ayam tu oleh angin ke timur dan ke barat. Maka ini kaum Jabariyah pula fasik. Qadariyah pun berdosa, Jabariyah pun berdosa. Jabariyah ni tak ada ikhtiar langsung. Tak mau ikhtiar apa langsung. Dia kata Allah belaka buat. Tak ada ikhtiar usaha langsung. Ini namanya Jabariyah. Kita kata, hang ni duk kerja lena. Apa pun hang tak buat. Mengaji pun tak. Buat kerja pun tak. Dia kata nak buat ke mana? Dah Allah Ta'ala nak lagu ni, buat lagu ni. Salah i'tiqad lagu tu. Memang Allah Ta'ala buat semua. Tetapi ada bagi syariat Islam itu. Ada bagi perintah Allah Ta'ala itu kepada hamba ikhtiar usaha. Lakum ma kasabtum. Bagi kamu apa yang kamu usaha. Kamu kena usaha. Lakum ma kasabtum. Bagi kamu apa yang kamu usaha. Kena usaha. Tapi bukan usaha kita yang menjadikan. Allah yang menjadikan. Itu baru betul.
Qadariyah salah sebab dia kata ikhtiar usaha kita yang jadi benar ni. Salah Qadariyah. Jabariyah pun salah. Tak mau ikhtiar usaha apa langsung. Ini Jabariyah. Tetapi tiada ada daripada segala ulama yang berkata dengan kafirnya Jabariyah itu. Tapi ulama tak hukum kafir Pak Jabariyah ni. Cuma berdosa ya. Nah, berdosa saja Jabariyah ni. Macam mana? Orang kata jagalah SOP. Ni, wabak ni kita tak tahu duk kat siapa. Nah, kita kena ada ikhtiar usaha. Tak pakai. Nah, tak pakai. Dia kata Allah belaka. Allah belaka. Tiba-tiba, pak, kena kat dia. Kena kat dia. Barulah dia nak sedang. Orang suruh ikhtiar usaha. Dia tak mau ikhtiar usaha apa langsung. Maka ini Jabariyah namanya. Nah, Jabariyah. Tak mau ikhtiar usaha apa langsung. Berdosa i'tikad seperti itu. Seolah-olah mencampakkan diri dalam kebinasaan. Sakit tak mau kau ubat. Lapar tak mau makan. Tak mau usaha. Tak mau usaha. Berdosa. Berdosa hukum dia. Kerana dunia ni Allah Ta'ala buat bersebab. Kalau lapar ambil makanan. Kalau sakit ambil ubat. Tapi Allah Ta'ala yang bagi kesemuanya bukan kita. Ini namanya wahdaniyah pada af'al. Perbuatan Allah Ta'ala itu. Melainkan martabat awliya. Itu lain lah. Mereka tak duduk makam asbab. Mereka dah di makam yang lain. Itu di tahap awliya. Wali-wali. Lapar tak mau makan. Dia pasal apa? Allah Ta'ala buat pasal yang lain. Allah Ta'ala buat kat mereka kenyang dengan zikrullah. Zikir tu. Ada. Allah Ta'ala kuasa. Orang kata makanlah. Tak mau. Zikir. Lebih lazat. Ada kalau gitu. Buat apa? Tak ada. Lah ni pun ada. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, guru mulia kita. Apabila datang ke majlis maulid. Orang dah hidang makanan. Dia kata, minta maaf. Saya nak dahulukan makanan rohani sebelum daripada makanan ni. Walaupun tak makan lagi, masuk dalam majlis terus. Duk sejam, duk 2 jam, duk 3 jam. Tak apa. Tak lapar. Kerana apa? Asyik, lazat, zauq dengan maulid. Ni kita main bulan maulid. Kita bermaulid ni bukan saja bulan maulid. Kita mencintai Nabi setiap masa, setiap ketika. Bukan di bulan Rabiul sahaja, tetapi di setiap masa, setiap detik, setiap ketika. Ini maknanya Allah boleh buat. Tetapi di maqam kita awam, kita ni kena ada maqam asbab. Lapar, carilah makanan. Kalau tak sehari kita, tak ada tenaga, letih, mudarat, sakit. Kita di maqam asbab. Berbezalah di maqam kekasih Allah Ta'ala yang lain. Allah Ta'ala buat perkara yang mencarikan adat. Tak makan, tapi dia boleh kenyang. Allah Ta'ala buat dia kenyang. Boleh. Seperti seorang tokoh namanya Imam Ahmad Badawi, Mesir. Dia orang Maghribi. Duduk di Mesir. Ni ratus tahun lah. 900 tahun dulu. Kisah ni 900 tahun dulu. Dia bersuluk tu, roti sekepin ni. Dia tak bawah katil dia. Dia tak makan. Berzikir. Allah Ta'ala bagi dia kenyang. Tu roti tu anak murid dia nak ambil. Dia kata jangan ambil lah. Itu adalah ikhtiar usaha aku. Tak bawah tu walaupun aku makan ke tak makan ke, tapi aku kena spare. Sekeping roti tu. Sebagai ikhtiar usaha. Tetapi dia tak makan. Duduk situ. Kan roti ni tahan lama. Duduk di situ. Berminggu-minggu tak makan. Sekeping roti pun tak makan. Awliya Allah yang bernama Imam Ahmad Badawi.
rahimahullahu ta'ala di negeri Tonto. Mesir. Di negeri Tonto, Mesir. Itu awliya. Tapi kita ni kena ada ikhtiar usaha, kita bukan wali. Kita kata buatlah hang ni tak ada ikhtiar usaha. Dia kata nanti apa Allah buat, kata hang ni bukan tahap wali. Zikir pun malas. Ibadah pun malas, bangun malam pun dak lena sampai ke pagi. Kita kena ada ikhtiar usaha. Masa mengaji kena mengaji, masa kita bekerja kena bekerja. Lagu tu. Kita ni wajib ada ikhtiar usaha. Tetapi bukan kita yang menjadikan, Allah yang menjadikan. Bersalahan bagi kaum kaum yang pertama, iaitulah puak Qadariyah. Maka iaitu puak Qadariyah iktifak, yakni sepakat ulama pada fasiknya. Memang puak Qadariyah ni dihukum fasik oleh ulama. Dan berqilah mereka itu ulama pada kafirnya Qadariyah. Maka qaul yang muktamad daripada qaul yang muktamad berkata dengan tiada kafir mereka itu Qadariyah. Jadi puak Qadariyah ni dia berat sikit. Setengah. Memang semua ulama sepakat Qadariyah ni berdosa. Pasti. Macam mana? Kita buat. Jadi, ni Qadariyah. Fasik. Berdosa. Semua ulama berpakat menghukumkan Qadariyah ni fasik, berdosa. Tapi kafir, khilaf. Setengah ulama kata jadi kafir juga Qadariyah ni. Sebab dia etikad makhluk bagi jadi. Benar tu. Setengah ulama kata tak jadi kafir. Hanya fasik, berdosa. Gitu. Jadi apa yang kita bincang hari ini, wahdaniyah pada perbuatan Allah. Semua yang jadi ini Allah yang buat. Mana pergi Ustaz Helmi? Ada call kot. Ada miss call kot. Ada call kami ni kot. Ustaz masuk dah. Ini nak menyatakan apa yang kita bincang tu Allah Ta'ala tunjuk memang jadi. Cikgu Ishak ni dah sedaya upaya kontrol nak bagi jadi elok kuliah kita. Takdirnya ada orang call. Walaupun kita usaha sebaik mana sekalipun, tapi kalau Allah Ta'ala nak, maka terjadilah apa yang kita bincang pada hari ini, iaitu ikhtiar usaha kita tak boleh bagi apa-apa bekasan, apa-apa perubahan, melainkan Allah Ta'ala. Jadi tajuk perbincangan kita wahdaniyah pada perbuatan. Walaupun apa yang kita ikhtiar usaha, Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu itu. Maka ikhtiar usaha ni dia ada 3 pendapat yang kita bincang. Setengah kata ikhtiar usaha itu menyertai khudrah dengan apa yang Allah Ta'ala nak buat. Khudrah kita sama dengan apa yang Allah buat. Tapi secara hakikat Allah Ta'ala yang menjadikan. Setengah ulama kata ikhtiar usaha itu diri melaksanakan kerja. Orang panggil takluk khudrah hamba. Diri melaksanakan kerja itu. Dan kata setengah ulama pendapat yang ketiga, ikhtiar usaha itu iaitulah cenderung kemahuan hati kita. Dan kita buat. Itu maknanya ikhtiar usaha. Maka secara pokok, secara asasnya, seluruh ikhtiar usaha kita tidak boleh mendatangkan apa-apa perubahan, melainkan dengan perbuatan Allah kepada tiap-tiap sesuatu itu. Maksudnya kita hanyalah ada ikhtiar usaha, tetapi secara mutlak Allah Ta'ala yang menjadikan. Ini pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adapun pendapat Mu'tazilah yang keluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah,
Yang pertama Qadariyah. Berdosa i'tikad mereka. Macam mana Qadariyah ni? Makhluk buat, jadilah benar tu. Nah, makhluk buat, jadilah benar tu. Maka i'tikad ni berdosa. Tapi tak jadi kafir. Pasal apa? Kerana dia i'tikad Qadariyah ni i'tikad Allah buat tenaga dekat makhluk, makhluk buat kerja jadi ya. Maka jadi sesuatu tu dengan kerja makhluk. Orang panggil i'tikad Qadariyah berdosa. Kemudian satu lagi Jabariyah. Tak ada ikhtiar usaha langsung. Semua nak serah ke Allah Ta'ala. Tak mau ikhtiar usaha. Berdosa juga. Tapi yang lebih teruk, Qadariyah. Sehingga kan, iktifak. Seluruh yang dikatakan, ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama, menghukumkan Qadariyah itu fasik, berdosa. Tapi, tidak menghukumkan mereka itu kafir. Qadariyah tak dihukum kafir oleh majoriti ulama yang muktabar. Setengah kata kufur juga. Tapi pendapat yang kuat tidak menjadi kufur Qadariyah. Kerana mereka i'tikad Allah Ta'ala yang menjadikan qudrah pada hamba itu. Jadi kesimpulan kita, wajib kita i'tikad Allah Asa tidak berbilang pada diri Allah, sifat dan perbuatan Allah Ta'ala itu. Seluruh apa yang terjadi, Allah yang menjadikan. Wallahu alam. Kita berhenti di sini. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan saya mohon maaf daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan. Fahazihi sifatin al-awwal siyatun wahiyya al-ujudu wal qamsatu ba'daha salum. Kita berhenti di situ. InsyaAllah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Kuliah online kita ni duk ada 11 kali dah. Kali pertama kita tak buat nota. Kemudian nota kita ni insya-Allah saat lagi saya buat kali yang ke-10. Moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik istiqamah. Menuntut ilmu. Saya ni pun dalam memberi ni menuntut ilmu. Yang mana tak jelas, ulang kaji, buka kitab, rojok, tanya, bincang dengan kawan-kawan dan seumpamanya. Ini maknanya kita ni sambil-sambil menuntut ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala istiqamahkan kita menuntut ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman. Dan moga-moga Allah Ta'ala tambahkan nikmat, keyakinan, keimanan kepada kita. Sehinggalah, moga-moga kita mendapat, diizinkan oleh Allah Ta'ala, kemanisan iman. Seperti mana yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu. Jadi setakat ni dulu. Kalau ada soalan insya-Allah kita bincang. Yang mana boleh saya jawab, insya-Allah saya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Latifah. Ya. Nak bagi penjelas apa dia kata amrun iktibari itu tadi tu. Jadi satu pendapat ulama dia kata ikhtiar usaha itu amrun i'tibari. Maknanya perkara tu tak ditakluk oleh Allah. Kita mau, maknanya hati kita lah yang bergerak. Perbuatan kita tu yang
ikhtiar usaha tu wujudi. Allah buat. Allah buat. Khilaf di situ. Khilaf di situ. Kemahuan kita, lintasan hati kita pun Allah Ta'ala takbir juga. Al-abdu majburun batinun. Allah Ta'ala lah yang mentadbir sehinggakan ke dalam batin manusia. Gitu. Jadi secara hakikat seluruh perbuatan tu Allah buat. Gitu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni Datuk Doktor boleh buat grup dah, boleh mengajak dah orang lain. Assalamualaikum. Kak Syam. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Syam. Okey, kesimpulannya, betulkan saya kalau saya salah, kita Ya. ada usaha dan ikhtiar. Ya. Kalau secara mutlak Allah yang menjadikannya. Betul. Allah yang jadikannya tu, adakah ia bermaksud usaha ikhtiar tu Allah yang jadikan atau kebaikan atau result Okey. keputusan Allah yang jadikan? Baik. Dia gini. Yang kita bincang hari ni semua Allah buat. Sampai hak kita bercakap, hak kita berjalan, hak kita buat ni Allah buat. Buat apa hak kita ikhtiar, hak kita usaha tu. Apabila kita ikhtiar usaha, hak result tu, keputusan tu Allah yang buat. Hak boleh bercakap pun Allah Ta'ala bagi kita bercakap, hak boleh berjalan pun Allah Ta'ala bagi kita berjalan, hak boleh buat kerja pun Allah Ta'ala bagi kita buat kerja. Maknanya apa hak kita buat ni Allah bagi jadi. Maka kita duk bincang ikhtiar usaha tu orang panggil penerangan yang lain untuk mendetailkan lagi. Pokoknya semua yang terjadi ni Allah buat. Itu pokok. Sehingga kan apa yang kita ikhtiar usaha pun Allah buat. Okey, selesai yang tu. Itu pokok kita pegang. Maka dihuraikan lebih detail kepada kita syarahnya orang panggil. Diterangkan lebih detail kepada kita ikhtiar usaha itu apa? Maka pendapat yang pertama dia kata menyertai qudrah hamba. Di situ. Tapi hakikat Allah buat. Yang pertama. Yang kedua, menyertai kerja hamba. Tetapi hakikat Allah buat. Yang ketiga, ikhtiar usaha tu kemahuan, kehendak hati kita. Hakikat Allah buat. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Maka ahlu sunnah wal jamaah berpendapat ikhtiar usaha itu pun Allah Ta'ala yang mentadbir kepada kita. Itu qaul Imam Abu Mansur Maturidi. Tetapi qaul Asy'ariyah, mau hati kita ni kita yang pilih. Situ saja. Hak tu kita pilih, tu kita diberi dosa pahala tu untuk pendapat dia. Tapi Imam Abu Mansur Maturidi dia kata tak. Hak tu pun Allah Ta'ala untuk takbir kita. Walaupun apa yang kita ikhtiar usaha tu tak bagi apa-apa berkesan, tetapi Allah Ta'ala yang menjadikan semuanya. Itu pasti. Itu pasti. Seluruhnya ya Allah Ta'ala yang menjadikan, walaupun kita ikhtiar, kita usaha, Allah yang bagi jadi.